My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi inna Allaha la yukhliful mi'ad. Amin ya Rabb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan dimati Allah sekalian? Alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengurniakan apa yang dibacakan oleh Ustaz Ahmad Tirmizi sebentar tadi. Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fihi. Wahai Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak memungkiri janji. Inilah ayat ke-9 daripada halaman pertama surah Ali Imran. Surah yang dimulakan pada hari ini selepas kita selesai mendalami 49 halaman di dalam Al-Quran, 48 halaman di surah Al-Baqarah, surah yang digelar sebagai Sanamul Quran, dan surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran ini, dua-dua surah ini digelar Zahrawain yang mempunyai banyak hiasan-hiasan, banyak perkara-perkara yang cantik yang perlu kita hiaskan diri kita dalam kehidupan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Ahmad Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah Ustaz, sihat. Alhamdulillah Ustaz ya. Hari ini kita memulakan surah Ali Imran. Subhanallah, ini satu taufik daripada Allah ya, bantuan inayah yang amat-amat kita perlukan. Kalau fikir-fikir kan Ustaz ya, sebenarnya satu muka surat demi satu muka surat ini suatu perkara yang tak pernah saya buat lah, kecuali baca je okey, tapi kalau nak tengok satu-satu ini tanpa susunan daripada Allah SWT, kita berusaha ya, tetapi tanpa susunan daripada Allah SWT mungkin ia satu perkara yang mustahil ataupun sukar. Tapi alhamdulillah pada hari ini kita bersama tuan-tuan yang berada di rumah, mungkin ada yang sudah bertugas ya, dan ada yang bercuti, mengambil peluang pada hari ini share di Facebook masing-masing agar ramai lebih tahu tentang surah yang ketiga, surah Ali Imran, surah Madaniyah, surah yang mengandungi 200 ayat, mempunyai banyak kelebihan, dan ayat-ayatnya itu memberi motivasi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, dan juga kita yang sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita mulakan majlis kita pada hari ini bersama dengan Ustaz membacakan Ummul Quran. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah, itu bacaan daripada surah Al-Fatihah yang memulakan majlis kita pada hari ini, di mana kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita ini dibantu, dan salah satu bantuan yang penting yang wajib kita doa pada setiap hari yang kita baca sebentar tadi ialah ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya hadiah yang paling penting, bantuan paling penting daripada Allah adalah hidayah. Kerana dengan hidayah inilah ia akan mencerahkan segala apa nikmat yang kita peroleh. Dan bila dapat hidayah ini, dalam sejarah manusia ada 3 kumpulan manusia. Ada hidayah yang menyebabkan mereka mendapat lebih banyak nikmat, siratal ladzina an'amta alaihim. Kumpulan yang kedua dapat hidayah tetapi mereka dimurkai. Itulah kumpulan Bani Israel yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah banyaknya. Dan yang ketiga, dapat hidayah tetapi mereka cuba menukar-nukar dengan ilmu yang tidak betul. Di manakah perbahasan yang banyak dalam surah Ali Imran. Jadi inilah penerangan tentang apa yang kita baca sebentar tadi Ustaznya. Jadi bila kita cakap tentang saya tidak mahu jadi orang yang disesatkan, panduan itu ada dalam surah Ali Imran yang kita akan lihat. Dan surah Ali Imran ini amat menarik kerana ia adalah adik-beradik kepada surah Al-Baqarah Ustaznya. Nah, dua-dua surah ini ada alif lam mim, ya. Kalau katakan selepas alif lam mim dalam surah Al-Baqarah diikuti dengan kitab, di sini juga kebanyakan huruf muqattaah di dalam Al-Quran ini juga, ya, huruf potong itu Ustaznya, nun ataupun alif lam mim, alif lam ra, diikuti dengan kebanyakannya diikuti dengan perbahasan tentang kitab. Dalam surah Ali Imran ini, sebelum berbicara tentang kitab pada ayat yang ketiga, Allah menjelaskan siapa Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat yang lebih kurang sama dengan ayat kursi sebahagiannya. Dan selain daripada itu, apakah yang ada pada surah Ali Imran ini? Surah Ali Imran, kalau di surah Al-Baqarah bercerita tentang sebelum perang Badar, surah Ali Imran nanti kita akan lihat apakah komen, ya, komen selepas daripada kekalahan perang Uhud. Allah membuat analisis, memberi komentar. Kerana apa? Kerana mungkin ramai yang tidak tahu apakah syarat kalah. Ya, kalau surah Al-Baqarah itu apa syarat menang, tetapi dalam surah Ali Imran ini apakah yang menyebabkan awal round 1 pusingan pertama umat Islam menang, tetapi pada pusingan kedua itu kalah sehingga 70 orang wafat syahid. Kerana ada sesuatu yang boleh kita belajar dalam surah ini. Dan apakah lagi yang boleh kita belajar dalam surah Ali Imran? Iaitu dalam surah ini menerangkan, kalau di surah Al-Baqarah itu tentang ulul albab secara ringkas, macam mana nak jadi orang yang menggunakan akal sebaik-baiknya, istilahnya ulul albab, penerangannya ada dalam surah ini. Ya, kalau di dalam surah Al-Baqarah itu kita di hujung fansurna 'alal qaumil kafirin, ya Allah tolong kami, bantu kami, bantuan yang besar atas orang-orang yang memusuhi kepada hidayah, yang kufur pada hidayah. Di hujung surah ini Allah memberitahu formula macam mana kita nak kuat, bagaimana kita ingin dibantu, bagaimana kita ingin terus bersama kemenangan muflihun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini antara surah Al-Baqarah dan juga surah Ali Imran kaitannya. Selain daripada surah Al-Baqarah banyak cerita pasal hati dan iman, surah Ali Imran ini banyak bercerita tentang muslimun Islam. Itu adalah kaitan yang membawa kepada sinopsis kita pada pagi ini ataupun pada hari ini. Mari kita sama-sama perhatikan. Iaitu pada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6 kita akan berkenalan dengan Allah Subhanahu Wa Taala tentang tauhid dan berkaitan dengan penurunan Al-Quran, penurunan kitab. Dan pada ayat 7 hingga 9 disentuh tentang muhkamat dan mutasyabihat. Apa maksudnya? Sama-sama kita ikuti pada siri ini. Jom kita baca ayat 1 hingga 6 dahulu bersama dengan Ustaz Tirmizi. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Fazrul. Sidang penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang terus setia bersama dengan My Quran Time. Alhamdulillah, special hari ini kita mulakan surah Ali Imran. Ialah surah yang ketiga daripada 114 surah daripada Al-Quran. Dan 3 surah kita belajar, ada lagi balance 111 surah. 111. Surah ketiga setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Dan seperti mana Ustaz sebut, menariknya permulaan surah Ali Imran juga Allah Subhanahu Wa Taala memulakan dengan huruf muqattaah. Ada rahsia-rahsianya. Huruf muqattaah disebut huruf yang potong, terputus. Biasa kalau alif lam mim ni kita baca alam.
baca alam tara kaifa. Tapi kat sini tak boleh baca alam. Hari ini kita baca, kita menyebut nama huruf tu. Kita tak sebut baris tu. Sebab tu disebut sebagai huruf muqatta'ah. Kita terpotong ataupun terputus kita menyebutnya. Kenapa? Kata para ulama antara rahsianya ialah untuk menarik perhatian. Tiba-tiba alif lam mim. Tak pernah dengar macam ni. Kalau ketika zaman Arab hari tu, orang hebat dah bahasa, tiba-tiba sekali turun alif lam mim. Apa benda pula ni? Mereka nak tahu. Untuk menarik perhatian. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala memperkenalkan dirinya selepas tu nak berkenalan. Maka alif lam mim dimulakan dengan Allahu la ilaha illa huwal qayyum. InsyaAllah sama-sama kita baca. Dan lebih itu Ustaz ya, sebenarnya kalau katakan waktu dahulu dia tidak ada baris-baris kan. Jadi kalau tak ada cikgu lah ya, tak bertalaki, tengok surah Al-Fil, alam, surah Ali Imran bacanya alam juga alam ya, juga. Tanpa ada itu cikgu. Pentingnya Pentingnya cikgu. Allah. Kalau tidak, sebab itulah Al-Quran itu dia hebat. Quran kerana turun daripada Allah. Sebab itu nak kata turun daripada Nabi Muhammad tak akan jadi begini. Sebab dia turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala lah. Maka dia bersifat mukjizat. Baik. Ayat 1 hingga kepada ayat yang ke-6 sah. Ya betul. Sama-sama kita bacakan surah Ali Imran. Moga-moga Allah Taala pimpin kita, pandu kita insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim ayat 1 hingga 6 memulakan pembelajaran kita. Kita memohon pada Allah dikurniakan hidayah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah untukku ilmu. Daripada alif lam mim ini Allah bercerita, ataupun alif lam mim huruf muqatta'ah ini yang tahu hanyalah Allah, kita tidak tahu. Sebagaimana kita telah bincang dalam surah Al-Baqarah bahawa Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan bahawa kalau kita ingin mendalami kepada Al-Quran, Allah mulakan dengan alif lam mim ini kerana ia membina sikap Ustaz. Ya, sikap bahawa saya tak tahu ya Allah, walau apa sekali yang saya dah ada pengalaman, tahu formula buat itu buat ini, tapi bila kita berinteraksi dengan Al-Quran, saya tidak tahu, Allah yang tahu. Inilah sikap yang akan memberi ruang untuk kita mendapat hidayah demi hidayah. Dan lebih daripada itu, pada ayat yang kedua, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allah lah tidak ada Tuhan kecualinya yang maha hidup, yang maha
berdiri sendiri. Maha hidup ini maksudnya tidak ada awal, tidak ada akhir. Semua di kalangan kita sumbernya datang daripada Allah, dan Allah lah yang mendirikan, Ustaz, yang jaga kita daripada kecil sampai besar. Dan bukan sekadar untuk kita, semua tumbuh-tumbuhan, haiwan, segalanya, Allah lah Al-Qayyum yang akan mendirikan, menjaga sampai besar, sampai kuat, sampai bila-bila, ya, tentang alam ini. Jadi ini adalah pengenalan Allah kepada kita, dan Allah yang Al-Hayyu Al-Qayyum ini bukan sekadar ciptakan kita, tetapi mendidik kita dengan memberi satu hadiah. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Perkataan yang kita boleh beri perhatian di situ ialah nazzala, Allah lah yang menurunkan bertahap-tahap. Kalau katakan surah Al-Qadar, Ustaznya, inna anzalnahu, Allah turunkan sekaligus Al-Quran daripada langit atas ke langit bawah. Tetapi di sini Allah memberi perhatian kepada kita bahawa nazzala, Allah turunkan Al-Quran ini bertahap-tahap. Adakah berbeza? Memang berbeza, tapi maksudnya yang awal sekaligus itu daripada langit atas ke langit bawah. Nazzala ini maksudnya daripada langit bawah sedikit demi sedikit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pula untuk kita dalam memahami perkataan ini? Maksudnya ialah Al-Quran ini, Ustaz, ya. Kitab, bila cakap tentang kitab, kita dah belajar bahawa ia adalah sumber peraturan. Dan kita bukan mudah untuk terus memahami semua peraturan, maka Allah beritahu sedikit demi sedikit. Dalam My Quran Time ini kita ambil satu muka surat demi satu muka surat, dan mungkin ada yang kata satu muka surat pun bagi sebahagiannya tak dapat, Ustaz, ya. Ada yang tertinggal apa sebagainya. Itu adalah proses. Teruskan perjalanan. Semalam pun kita ada bincang, Ustaz, ya, dengan Ustaz Tarmizi bahawa kalau membaca lambat-lambat, ya, walaupun mungkin merangkak-rangkak, tapi masih lagi ini adalah petanda nazzala, kan? Perlahan-lahan Allah turunkan dengan kebenaran, bil haq, dan ada tujuan. Ya, bukan Allah turunkan ini suka-suka sahaja. Tujuannya salah satunya musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang telah diturunkan. Maksudnya apa? Kita beragama Islam ini bukan terputus daripada Nabi Isa, bukan terputus daripada Nabi Musa, bukan terputus daripada Nabi Ibrahim, tidak terputus kepada Nabi Adam. Jadi seluruh manusia ini, seluruh insan ini adalah insan yang diberikan kurnia daripada Allah dengan kebenaran. Baina yadai wa anzalat taurata wal injil. Tetapi berbeza dengan Taurat dan Injil. Taurat dan Injil ini diturunkan sekaligus. Maksudnya kalau kita perasan, nanti kita akan baca dalam surah Ali Imran, Nabi Isa dia lahir-lahir dia dah pakar Taurat dan Injil. Dia siap boleh tegur lagi pada ulama ahli kitab pada waktu itu yang cuba menukar-nukar Taurat. Pasal Taurat ni lebih awal pada Nabi Musa, mereka ubah-ubah, Nabi Isa boleh tegur. Itu yang mereka tak puas hati. Mereka kata kita mesti selesaikan Nabi Isa ini. Ada yang di kalangan pemerintah waktu itu tidak suka kepada Nabi Isa yang pergi kepada kitab Taurat yang asal, kerana dengan asal maksudnya mereka tidak boleh membuat kerosakan. Ya, pasal ditegur oleh Nabi Isa. Dan Injil adalah kitab yang turun kepada Nabi Isa, dan ini kali pertama lah, Ustaz. Kita tak pernah lagi sebelum ini dalam surah Baqarah tak ada cerita pasal Injil, pasal Nabi Isa lahir ataupun hadir selepas daripada Bani Israel, kaum Nabi Musa, ya. Jadi itu dari segi sejarahnya. Dan kita melihat pada Injil ini apa? Pada ayat 4 itu, min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Apa maksudnya? Iaitu dari sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan, ya, iaitu Taurat dan Injil ini adalah daripada petunjuk manusia-manusia sebelum ini, dan Allah menurunkan Al-Furqan. Mengapa kat situ anzala bukannya nazzalahu furqan, ya? Anzala maksudnya yang kita dah belajar sekaligus, misalnya walaupun kita baca Quran ini sikit demi sedikit, ya, walaupun turunnya sikit demi sedikit, tetapi furqan, kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan sedikit demi sedikit. Daripada hari pertama lagi, kalau katakan tuan-tuan ikut Quran Time pada episod hari ini, surah Ali Imran, kata ada saya tertinggallah surah Al-Baqarah, Al-Furqan dapat membezakan hak dan yang batil. Di mana-mana ayat sahaja kita akan berjumpa.
Di mana-mana ayat. Jadi Al-Furqan ini tak perlu tunggu sampai khatam 30 juzuk baru dapat Al-Furqan. Kita dapat satu muka surat pun, satu ayat sekalipun kita dah tahu dah, oh sebenarnya kalau ayat nombor 2, apa yang kita boleh belajar tadi, Allah lah yang menghidupkan dan yang meneguhkan, yang membina. Jadi apakah furqannya, membezakan yang hak yang batil? Ayat ini hak, yang batilnya ialah saya tengok kebatilannya ramai orang yang bergantung hidup kepada bos lebih daripada Allah. Kan. Tapi ada yang kata, tapi saya orang Islam. Tapi sebenarnya kalau bergantung pada bos lebih daripada Allah, maksudnya pada waktu solat dia ambil perhatian, pada waktu dia baca Al-Quran dia akan beri perhatian, ambil masa. Kalau dia boleh khususkan masa untuk kerja, dia kena ambil masa untuk bersama Quran, bersama solat. Dan saya ucapkan tahniah pada tuan-tuan yang sudah pun bersama, dan kita doakan lebih ramai lagi boleh membezakan hak dan yang batil. Innal ladzina kafaru biayatillahi lahum adzabun syadid wallahu azizun zuntiqam. Ya, bagi orang yang kufur pada ayat Allah, baginya adalah azab yang sengsara, wallahu azizun zuntiqam. Allah nak cerita kat sini innal ladzina kafaru. Ustaz ya. Perkara ini penting pasal apa? Pasal ini mungkin banyak silap kefahaman, iaitu bila kita nampak saja ahcong di tepi jalan selepas habis Quran time, kita kata dia ni kafir. Contohnya kan. Adakah begitu? Ataupun kita panggil je, kita tak boleh percaya kepada semua orang kafir. Begitu kan. Kita cakap sembrono begitu, tapi sebenarnya innal ladzina kafaru, siapa? Kalau kita melihat kepada surah Al-Baqarah pun pada ayat yang ke-6 ada innal ladzina kafaru, maksudnya di sini siapa? Orang yang dia sudah bertemu dengan mesej kebenaran, sudah didakwahkan berkali-kali, diingatkan, tetapi dia kata tak naklah. Saya ni sawaun alaihim, tak ada beza, itu digelar innal ladzina kafaru. Tetapi kalau katakan kita ada kawan ahcong yang kita tak pernah pun cakap pasal Islam, kita tak pernah cakap pasal kebenaran, kemudian kita kata dia ni kafir, tak boleh percaya, dia masuk neraka, sebenarnya kita kena segan kepada Allah bahawa Nabi diminta untuk bercakap qul ya ayyuhal kafirun, ya, qul ya ayyuhal kafirun, kerana Nabi tak sanggup nak panggil kafir kepada Abu Talib. Kalau kita tengok sejarah sunnahnya saat ni kan, Nabi tak pernah panggil Abu Talib wahai kafir, macam tu kan. Tidak, kerana apa? Kerana itu istilah yang Allah gunakan untuk kita faham, tetapi istilah itu kita tak boleh guna seharian. Itu untuk kita faham saja, okey orang kafir begini sifatnya. Tetapi kalau dia belum diingatkan, kita tak bercakap dengan dia pasal Islam, kemudian kita terus kata dia ni kafir masuk neraka, sebenarnya kita kena segan bahawa istilah itu tidak tepat, ya, berdasarkan kepada innal ladzina kafaru biayatillahi lahum adzabun syadid, ya, dapat azab hanya bila dah dapat mesej, diingatkan, tapi dia tidak respon ataupun dia melawan balik kepada Al-Quran ini sendiri. Ayat yang kelima amat menarik Ustaz ya. Ayat kelima bercakap tentang bagaimana Allah, nak minta Ustaz sekali lagi baca ayat ke-5 ini dan juga ayat yang ke-6 sebenarnya, pasal masih lagi kita berkenalan dengan Allah agar kita tidak hilang perspektif dalam kita membina prinsip. Ini adalah ringkasan ataupun keseluruhan surah Ali Imran ini, membina prinsip, membina kebenaran dalam hidup kita, jangan cepat putus ataupun hilang prinsip. Sila Ustaz. Ayat 5 dan 6 Ustaz. Ya, betul Ustaz. Baik, bagi sahabat-sahabat Al-Quran, bagi lihatlah, kita lihat kebenaran Al-Quran, kesempurnaan Al-Quranul Karim yang tidak dapat ditandingi Ustaz. Sampai hari ini tidak ada orang mampu menjelaskan dia punya kecacatannya, kerana dia bersifat sempurna daripada ayat ke ayat, surah ke surah. Masya-Allah. Kita sebab itulah Al-Quran ini didatang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sempurna. Baik, kita akan baca ayat yang ke-6. Ya, 5 dan 6. 5 dan 6. Okey. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis samaa. Huwa alladhi yusawwirukum fil arhami kayfa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim.
Surahul Azim. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Dialah yang membentukmu dalam rahim mengikut yang Dia kehendaki. Tiada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kita berkenalan lagi dengan Allah SWT yang menurunkan panduan yang amat tahu segala-galanya. Ya, Allah tahu keperitan kalau kita tak dapat hidayah. Allah tahu kepayahan dalam hidup kita kalau kita ini tidak dipimpin. Nak pergi mana selepas ini, selepas hidup 60-70 tahun. Allah tahu. Dan Allah tahu juga dalam hati seseorang itu sama ada dia akan merespon pada hidayah ataupun betul-betul kufur. Jangan kita pula baca bahawa itu orang kafir masuk neraka. Jangan baca. Jangan kita yang baca pasal kita tak tahu segala-galanya. Dan pada ayat yang ke-6 itu Allah menyatakan bahawa Allah menjadikan, ya, menciptakan kamu, yusawwirukum, ini maksudnya membentuk fil arham kaifa yasha, seperti mana yang Allah kehendaki. Poinnya apa di sini? Allah berkuasa. Jadi kalau katakan saya begini ustaznya ataupun ustaz Tirmizi yang handsome, ya, alhamdulillah. Amin. Kita bersyukur pasal apa? Pasal ada orang ustaz, dia kalau tengok rambutnya hitam ni, lurus, dia kata saya nak jadi macam orang sana yang rambut putih, kan, blonde ataupun berpintal-pintal, ataupun dia tengok kulitnya tak cukup putih lah, tak cukup, kan, jadi saya kena putihkan, kan. Jadi bila kita rasa tak best dengan apa yang kita ada, sebenarnya Allah menyatakan Allah dah jadikan yang terbaik. Yusawwirukum fil arham kaifa yasha. Jadi maksudnya apa? Apa sahaja yang kita ada pada hari ini sebenarnya itulah yang terbaik, membawa kita kepada perkataan hari ini. Sama-sama kita perhatikan, insya-Allah, iaitu perkataan faraqa yang ada kaitan dengan perkataan al-furqan sebentar tadi. Bila kita ada al-furqan, bila kita membaca ayat 6 sebentar tadi, kita nampak apa? Bahawa sebenarnya apa sahaja yang Allah jadikan ini adalah yang terbaik bagi saya. Saya suara begini, saya mata begini, saya ada potensi begini, semuanya telah Allah beri yang terbaik kepada kita. Manfaatkan, kita bersyukur. Kerana apa? Kerana itu tanda kita dapat membezakan yang hak dan yang batil. Dan insya-Allah kita bersambung sebentar lagi ustaz, ya. Kita berehat sebentar. Baik. Dalam My Quran Time, baca faham aman, insya-Allah. Insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat Al-Quran. Mudah-mudahan sentiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus kita bersama dengan Al-Quran kalamullah. Hari ini surah Ali Imran. Betul. Baik, insya-Allah semangat baru ustaz, ya. Semangat baru ustaz. Mudah-mudahan Al-Baqarah Allah berikan kepada kita kebaikan, kefahaman untuk kita terus beramal, insya-Allah. Baik, sebelum kita masuk tajwid, saya nak jemput semua sahabat-sahabat Al-Quran untuk bersama-sama bertemu, bergabung bersama kita dengan platform rasmi yang telah kita sediakan. Kita ada Facebook, iaitu Sahabah Al-Quran My Hashtag Quran Time, dan juga My Hashtag Quran Time. Dan juga boleh tonton di YouTube, iaitu My Hashtag Quran Time Official, dan juga boleh juga layari di Instagram, iaitu My Quran Time Official. Baiklah sahabat-sahabat Al-Quran sekalian, kita nak alih perhatian seketika untuk segmen tajwid. Pada kali ini kita masih lagi membicarakan tentang huruf yang berada di makhraj al-jauf. Al-jauf iaitu rongga yang meliputi daripada rongga tekak hinggalah rongga mulut. Ada 3 huruf. Kita dah sebut contoh 2 huruf, iaitu alif dan waw. Hari ini kita ambil contoh huruf ketiga yang berada di bahagian al-jauf, iaitu huruf ya. Huruf ya. Dan kita ambil contoh ayat ketiga ayat Quran yang kita baca hari ini, wa anzalat taurata wal injil. Cuba perhatikan, kita berhenti pada wal injil. Ada ya mati di situ, kan? Ya itulah ataupun ya mat yang sebelum itu berbaris di bawah. So suara panjang selepas kita menyebut jil tu, huruf jim lah, itu makhraj lain, kan? Wal injil. Suara panjang itu adalah berada di bahagian al-jauf. Jil, suara keluar daripada rongga al-jauf, atau disebut daripada rongga tekak hinggalah rongga mulut. Maka suara tu keluar kat situ. Maka tak boleh kalau kita nak sepitkan, tak keluar suara kat tempat al-jauf, kita buat wal injil mu'minin, menyempit dekat hidung. Maka sebab biasanya berlaku pada orang yang bertilawah, bertaranum.
bila tone dia tinggi sangat sampai dia menghidung suara Ustaz. Mukminin yang tak keluar di tempat yang sepatutnya. Sepatutnya walaupun suara tinggi sekalipun tetap sama. Wal injil, suara keluar di tempat yang sepatutnya. Alif, waw, ya. Tempatnya al-jawf. Masya-Allah. Okey, terima kasih Ustaz ya. Maksudnya apabila cara bacaan lagu macam-macam pun tetap juga makhraj itu, makhraj itu kena jaga Ustaz ya. Ya, pasal kadang-kadang mungkin diutamakan dia punya sedapnya tu ya sampai terlari sikit ya. Masya-Allah, itu pelajaran penting kita pada hari ini tentang al-Quran kita. Sekali lagi kita baca dalam ayat yang ketiga tadi, nazzala Ustaz ya. Allah turunkan ini sedikit demi sedikit ya. Pelajaran kita pun ada proses sedikit demi sedikit. Moga-moga ini bermanfaat untuk semua. Kita ingin menyambung kepada ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9 ya. Kita dalam halaman yang ke-50 surah Ali Imran, di mana kita baru bermula dan Allah memperkenalkan sebentar tadi sehingga ayat yang ke-6, dan kemudian Allah menyambung balik semula ya. Kalau kita ayat 2 itu perkataan Allah, ayat ketiga berkaitan dengan kitab. Kali ini bila sudah perkenalkan pada kita tentang Allah ya, pada ayat yang ke-5 dan 6, Allah membawa balik kepada Alkitab Ustaz ya. Apa yang ada di dalam Al-Quran, bagaimana kita memahaminya, bagaimana kita mempelajarinya. Jom kita lihat pada ayat nombor 7 hingga nombor 9 untuk kita memahami apakah isi kandungannya. Silakan Ustaz. Inilah kebenaran kitab Al-Quran. Sebagaimana Ustaz Fazrul sebut, ia membenarkan, Al-Quran itu dah benar, dia membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Betul. Membuktikan kebenaran Al-Quran yang memang datang daripada yang maha benar, itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana disebut tadi, huwallazi yusawwirukum fil arham, Allah Taala bagaimana membentuk ikut rupa yang ikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tak boleh persoalkan sah. Kalau tidak dia lebih kurang kata mengapa Allah kan, mula dia cakap mengapa warna saya begini kan, tapi sebenarnya Allah dah pilih. Khawatir nanti bila Allah nak bagi balik nanti tak dapat apa yang Allah nak bagi ya. Kita syukur kepada Allah selaku kita hamba. Baik, kita sambung bahagian terakhir ayat yang ke-7, 8 dan 9 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك
إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ini adalah daripada ayat nombor 7 hingga ayat nombor 9 ya. Allah menyambung tentang Al-Quran ini, dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu wahai Muhammad, di antaranya ada ayat muhkamat dan itulah pokok kitab dan yang lainnya mutasyabihat. Maksudnya jadi ini penerangan dalam Al-Quran ini ada muhkamat sesuatu yang jelas ya dan mutasyabihat sesuatu yang lebih kurang sama ataupun tidak jelas. Jadi Allah memberi penekanan kepada istilah ummul kitab iaitu induk asas kepada kitab yang menjadi sumber peraturan ini adalah ayat muhkamat. Sesuatu yang jelas bila cakap tentang aqimus solah ya, dirikan solat. Maksudnya walaupun pendek tetapi selepas itu disyarahkan, ditekan, dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya. Dan ada bahagian yang mutasyabihat, mungkin dia lebih kurang sama ataupun yang sama-samar maknanya. Jadi Allah menyatakan macam mana saya ni nak berinteraksi dengan muhkamat ke ataupun mutasyabihat ya. Jadi Allah cakap fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, orang yang hatinya cenderung kepada zagha ni, zaghun ini maksudnya ialah kesesatan. Kalau dalam surah Saf itu Ustaz ya, tentang apa orang yang mula menyimpang, maka Allah akan simpangkan hati dia. Jadi itu manusia yang mulakan, bukan Allah yang nak menyimpangkan hati seseorang manusia. Maka bagi orang yang hatinya ada cenderung kepada menyimpang, fayattabi'una ma tasyabaha, dia ikut pada yang mutasyabihat. Dia banyak fokus pada mutasyabihat, pada yang tak jelas, tak sama, dan dia mencari dua perkara. Satu fitnah dan yang keduanya takwilih ya. Apa maksud fitnah? Kekacauan. Maksudnya, apa maksud kekacauan di sini? Maksudnya daripada ayat tersebut, contohnya lah alif lam mim ya, dia akan cakap apa maksud alif lam mim? Kan dia daripada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang itu dah mukamat, dah jelas dah Allah itu adalah al hayyu al qayyum. Dia beri perhatian pada alif lam mim dan dia tanya pada ustaz tahu tak alif lam mim? Saya tak tahu. Ustaz sebenarnya tak habis lagi belajar ustaz. Ada orang yang jenis begitu. Dia pergi mencari apa yang ada pada neraka paling bawah. Kan? Ustaz tahu tak neraka paling bawah apa ustaz? Ustaz tak tahu ya. Ustaz tak habis lagi belajar. Saya ada jumpa seorang cikgu, ada orang yang saya pernah jumpa ustaz ya, yang jenis begitu. Dia mencari perkara yang sama-sama ini. Itu belum lagi cakap tentang arash Allah dekat mana ustaz. Habislah ustaz kalau kena tanya orang-orang begini. Jadi kita doa pada Allah SWT, kita jangan jadi orang yang zaighun ya, orang yang cuba untuk menyimpang ini, iaitu dia cuba untuk mengacau bilaukan cara berfikir pertama, dan yang keduanya dia cuba untuk membuat penafsiran yang pelik-pelik. Dia kata alif ini Allah, kemudian lam itu apa, mim itu apa, macam-macam. Tetapi perkara itu bila ia tidak diasaskan pada ilmu, Allah cakap wama ya'lamu ta'wilahu illallah. Allah kata yang tahu tafsiran bagi ayat-ayat mutasyabihat ini Allah saja. Allah sekadar nak uji bahawa orang ini sebenarnya nak beri fokus kepada yang jelas ke, macam kaum Bani Israel ustaz ya, dah tahu dah kena sembelih lembu, dia pergi tanya pula warna apa, umur apa. Ini ada penyakit. Jadi ini perkara yang Allah nyatakan. Tetapi bagi kita yang ingin beriman pada Allah, ataupun Allah gelar di sini warasihun, orang yang mendalam dalam ilmu, kita yang terus mendalami ilmu, terus belajar ya. Apakah sifat kita orang yang berilmu ini yang terus belajar? Yaquluna amanna bih. Kami beriman kepadanya. Jadi kalau Allah cakap Allah alif lam mim, ini datang daripada Allah saja yang tahu, kita tak tahu. Okey, saya beriman. Kita beriman dengan ayat tersebut. Ya. Tak payah pula nak cari alif tu apa, lam tu apa. Tak semua perkara dalam dunia ini kita perlu tahu. Dan kalau katakanlah saya tahu 1 juta orang, 500,000 orang yang sedang menonton sekarang ustaznya, apa yang mereka fikirkan sekarang, tuan-tuan yang berada di rumah, rasanya saya susah. Kadang-kadang kalau katakan ustaz ya, kalau katakan telefon saya ke ataupun ada bunyi pun dekat sini saja pun saya dah terganggu dah. Belum lagi bercakap tentang tahu semua perkara. Yang penting ialah kita menyatakan yaquluna amanna bih
kullum min indi rabbina. Semua ini daripada Allah. Sebagai satu ujian kepada kita orang beriman, Ustaz. Ya. Itu sebabnya bila bercakap tentang wama yadhakkaru illa ulul albab, orang yang betul-betul mempunyai akal yang bersih, ya, yang membersihkan dirinya, dia akan cakap bahawa okey, saya percaya pada Allah, saya beriman. Kalau katakan ikut pada ilmu yang betul, okey, saya beriman. Kalau ini bukan ikut ilmu yang betul, alif lam mim, sebenarnya alif ini maksudnya ini, lam ini maksudnya ini, mim tengok kaedahnya tak betul, Ustaz, ya. Jadi maksudnya kita tinggalkan, ya. Kerana apa? Kerana itu beza di antara orang yang ulul albab, orang yang bersih akalnya, hati nuraninya, berbanding dengan orang yang ada masalah, ya. Dan itu sebabnya kita ada doa special istimewa untuk mengelakkan kita ni jadi zaugh, ya, jadi menyimpang. Apakah doanya? Saya minta Ustaz kalau boleh baca ayat nombor 8 itu doa penting dibaca setiap hari, terutama kita yang baca Quran, ya. Jangan tuzia', daripada perkataan zaghun tadi itu, iaitu jangan kita dipesongkan, hati kita dah baca Quran macam-macam, kita nak cari bab yang pelik-pelik. Betul. Yang dah jelas itu pun, saya lah Ustaz, ya, dah jelas pun banyak lagi tak buat, ya, banyak lagi tersilap. Yang pelik-pelik itu tak payahlah buang masa, ya. Tapi kita kena doa, minta Allah bantu. Sila Ustaz ayat 8. Kita akan baca doa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana doa daripada Al-Quran dia pasti ada kelebihan dan keistimewaan. Betul. Maknanya saja tadi Ustaz sebut tuzik, saya nak Ustaz ulas lagi sebab saya pun nak faham juga. Okey. Kerana Quran, doa daripada Al-Quran ni dia ada keistimewaan. Apatah lagi bila ditadabbur. Kita akan lebih terasa. Doa ni selalu dibaca, Ustaz. Betul. La tuzigh ba'da ba'da idh hadaytana. Tapi mungkin selepas ni bila Ustaz dah tadabbur, kita akan baca dengan penuh terasa kefahaman di sebalik doa ini. Bersama-sama kita baca. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin 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 rabbal. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami rahmat daripada sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Di sini Ustaz, ya, terus sahaja tidak ada perkataan qala, ya, terus sahaja lepas ulul albab terus muncul Rabbana, kerana kita memang perlukan daripada Allah Subhanahu taala, janganlah tuzi' qulubana. Jadi kalau kat sini perkataan tuzi' qulubana ini, dia bukan masalah dekat sini sangat pun. Dia masalah di sini, Ustaz. Masalah hati, Ustaz. Masalah hati, ya. Hati ni bila dah banyak belajar, apatah lagi ba'da is hadaitana, dah dapat hidayah, Ustaz. Kita lihat dalam surah Al-Baqarah, dah dapat hidayah, ya. Nabi Musa dah datang, pada waktu itulah dia buat zaugh, ya, membuat perkara-perkara yang memesong, yang berpaling daripada Allah Subhanahu taala, ya. Jadi rupa-rupanya bukan sekadar orang tak berilmu, ini orang yang dapat ilmu, yang dapat hidayah, boleh, ya, terpesong seperti mana Bani Israel, ataupun dalam surah Ali Imran ini kaum Nabi Isa, ya, pengikut Nabi Isa. Jadi doanya ialah, ya Allah, la tuzigh qulubana, ya. Dan ulul albab yang kita baca dalam ayat 7 ini orang yang berilmu, Ustaz, ya. Warasihun tadi itu berilmu. Orang ilmu biasanya banyak kat sini, tapi kalau nak jaga sini sekali. Pasal kalau makin banyak kita berfikir, tuan-tuan ikut My Quran Time pada setiap hari, katakan, ya, belajar, dengar, faham, ya, baca dan faham. Pada waktu yang sama, kalau kita tidak dilindungi Allah daripada zaghun ini, ya, maka akhirnya kita akan cari yang pelik-pelik. Tak cukuplah Ustaz, saya nak, kalau boleh saya nak tadabbur lagi dalam, kalau boleh tadabburkan alif lam mim. Kan. Ini begitu jelas ayatnya. Tak perhatikan, cari yang susah juga. Ambil yang susah-susah. Jadi itu adalah cabaran bagi kita semua. Itu sebabnya kita perlukan pertolongan daripada Allah untuk dilindungi, ya. La tuzigh qulubana, dan di hujung itu wahab lana min ladunka rahmah, dan kurniakanlah. Wahab ini daripada ada kaitan dengan hibah, berilah hadiah,
ya, hadiah yang amat special, istimewa daripada sisi rahmah Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Tuhan, rahmah, kita nak rahmah Allah, innaka antal wahhab. Jadi maksudnya kasih sayang Allah adalah hadiah yang amat istimewa yang kita perlukan. Dapat rahmat Allah tuan-tuan, ustaz ya, sebenarnya insya-Allah kita akan sentiasa diberi panduan oleh Allah. Dan apakah rahmat Allah yang besar? Kalau kita tengok dalam surah Yunus ayat 58, rahmat Allah itu salah satunya Al-Quran. Surah Ar-Rahman pun ada, Ar-Rahman 'allamal Quran. Jadi kalau kita nak elakkan daripada pemikiran kita ni baca cari benda yang pelik-pelik, fokus selalu membaca Al-Quran. Insya-Allah bila kita baca faham, kita dah tengok Quran ini ilmunya, kalau tadabbur sekali lagi satu round lagi ustaznya sampai habis 6 atau 4 nanti, kita akan berjumpa ilmu baru. Masya-Allah. Itu Quran. Ya. Tetapi kalau katakan dia kata, "Oh, saya dah khatam Quran ni," kan. Saya rasa dah habis dah baca Quran, saya nak baca buku lain, boleh, tak ada masalah. Tetapi ia ada kemungkinan membawa kita ke tempat-tempat lain jika Quran ditinggalkan. Malah di sini dalam Dr. Mahmud Abdul Razak, ya, dalam Quran Amazing ini, beliau menyatakan apa? Bila bercakap tentang Asmaullahul Husna Al-Wahhab ini, Allah beri di dunia kurniaan adalah sebagai ujian. Ya, kalau tuan-tuan dapat kereta ke, dapat rumah besar ke, hatta kalau kita dapat baca Quran pun ustaz ya, di dunia ini ujian. Tetapi bila sampai di akhirat nanti, Al-Wahhab yang sama, Allah Al-Wahhab memberi kurniaan itu sebagai balasan. Jadi itu sebabnya kita gunakan hadiah-hadiah Allah beri di dunia ini untuk kita dapat ganjaran. Bukan kita boleh baca Quran kita rasa, oh ini dah terbaik dah ni, saya dah amat bertakwa dah ni. Bukan, ini ujian untuk kita faham tentang Al-Wahhab. Dan selain daripada itu, bila cakap tentang Al-Wahhab ini disentuh oleh Dr. Mahmud Abdul Razak, dia kata jangan rasa benci pada hadiah yang Allah dah berikan. Kalau zaman jahiliah itu dapat anak perempuan dia benci. Ya, dapat anak lelaki, oh dia rasa okey. Tapi sebenarnya tuan-tuan, dapat anak lelaki, anak perempuan, kereta kecil, kereta besar, rumah kecil, rumah besar, semua itu hadiah daripada Allah. Kalau katakan saya ni tergagap-gagap, saya ni lancar baca Quran, kurniaan daripada Allah, jangan benci. Kalau perlu baiki, minta lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di hujung sekali itu, Rabbana, sekali lagi berdoa. Jadi ini ciri orang ulul albab ustaz ya, orang yang berilmu nak jaga hati, salah satu caranya banyak berdoa. Ya, bagaimana nak kekalkan al-haq dalam kehidupan kita? Inilah surah Ali Imran, ya. Keluarga Imran yang kita akan tengok pada ayat seterusnya nanti. Keluarga Imran ini ada al-haq, ada kebenaran. Dan salah satu sifat kebenaran ini ialah isteri Imran, nanti kita akan tengok, ya. Apa yang beliau buat? Doa. Maksudnya sifatnya suka berdoa. Sikit-sikit doa, sikit-sikit kalau di negara Arab tu kan selalu berdoa barakallahu fiik, jazakumullahu khair. Inilah yang kita nak hidupkan dalam kehidupan kita seharian. Letak kat Facebook, saya doakan semua sejahtera. Ada orang minta doa, kita doakan. Ini akan menyebabkan apa? Kebenaran, prinsip al-haq itu akan masuk dan masuk. Di sini apakah doanya? Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya, sesungguhnya Allah tidak memungkiri janji. Apakah isi daripada doa ini? Perkataan la raiba ini pernah kita jumpa pada ayat nombor 2 surah Al-Baqarah. Ya, surah Al-Baqarah, la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya, pada kitab tidak ada keraguan. Satu lagi yang tidak ada keraguan pada ayat nombor 9 ini adalah hari pembalasan ustaz ya. Allah akan kumpulkan manusia. Pasal bila kita percaya Al-Quran, tidak ada keraguan pada ayat 2 surah Al-Baqarah, tidak ada keraguan kita akan dikumpulkan. Maksudnya apa? Prinsip kita susah nak berubah. Susah nak berubah pasal kita ingat pada hari akhirat. Kalau waktu solat, kalau ada orang beri rasuah ke, kita rasa saya tidak akan tukar prinsip. Jadi ini membawa kita kepada 3 resolusi kita pada hari ini. Mari sama-sama kita perhatikan. Iaitu pada ayat yang pertama hingga kedua, tingkatkan keimanan dan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana yang tahu siapa Allah, yang tak tahu saya. Yang kedua, apakah resolusi kita? Berinteraksi dengan Al-Quran secara bertahap-tahap. Walaupun saya yakin tuan-tuan mungkin bila dengar pada Ustaz Tirmizi, ya, ataupun semalam kita melihat kepada bersama qari, ya, bersama tetamu kita, masya-Allah, saya nak kalau boleh bacaan terus bagus, ya. Macam doktor
wan hilmi ya. Tetapi kita ingat bahawa Allah turunkan perlahan-lahan ya, kita perlahan-lahan ya, ini akan menenteramkan hati kita, kita tidak mudah kecewa ketika kita berinteraksi dengan al-Quran. Dan yang ketiganya ialah selalu memohon pertolongan daripada Allah yang Maha berkuasa, yang Maha bijaksana, sebagaimana dalam ayat nombor 5 hingga ayat nombor 6. Allah bijak, Allah berkuasa, Allah boleh jadikan apa-apa sahaja. Kita selalu mohon pertolongan agar Allah beri kita hadiah terbaik dan pimpin kita hingga bertemu Allah pada hari Jami'un Nas liyaumil la raiba fi. Sama-sama kita doa kepada Allah Subhanahu taala. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah Tuhan kami bersyukur kepada-Mu ya Allah. Pada hari ini kami selesai membaca surah Al-Baqarah yang sebanyak 3 juzuk itu ya Allah. Ya Allah, tidak apa yang kami harapkan kepada-Mu ya Allah melainkan Kau terimalah segala amalan kami, terimalah bacaan Al-Quran kami ya Allah. Ampunkanlah kesalahan kami, andai kami kesalahan kami ketika membaca Al-Quran ya Allah. Berikanlah kefahaman kepada kami ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami beramal dengan apa yang kami telah baca, apa yang telah kami belajar, apa yang telah kami tadabbur daripada ayat-ayat-Mu ya Allah. Ampunkanlah kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, keluarkanlah kegelapan yang kami tidak nampak ya Allah. Ya Allah, keluarkanlah kami daripada kegelapan yang kami tidak sedar ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati-hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan kepada kami petunjuk ya Allah, dan kurniakanlah kepada kami rahmat daripada sisi-Mu ya Allah. Sungguhlah yang Maha Pemberi ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur, kita mohon pada Allah SWT hidayah terus disebarkan dalam kehidupan kita. Saya menyeru pada tuan-tuan untuk bersama bergabung dalam wakaf untuk ummah. Sama-sama tuan-tuan berpeluang untuk menyumbang dan menyebarkan lagi mushaf dan juga kesedaran tentang Al-Quran, wakaf untuk ummah. Dan ini adalah usaha kita bersama, insya-Allah. Moga-moga Allah terima dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah. Dan kita juga sama-sama doa pada Allah SWT. Kita bertemu lagi ya, ulangan pada jam berapa Ustaz? Jam 5 ya. Ada 5 ke? Hari ni Ahad tak ada Ustaz. Hari ni tak ada. Okey. Pada jam 11 malam dan pagi, juga 6 pagi, dan moga-moga ya kita dapat lagi bertemu pada hari esok. Kita nak bersama-sama ya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Mufas ya yang menaja program My Quran Time ini. Moga-moga ini adalah satu ruang untuk kita terus bersama hidayah Allah. Jangan Allah pisongkan. Kita akhiri ya sama-sama My Quran Time, baca faham amal dengan doa. Sebentar tadi Ustaz Tirmizi membaca. Bismillah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal